Salam sejahtera kepada Dr. Sarifah Nur Hanum binti Syed Sahuri dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentang tajuk Teori Piaget percaya sumber kognisi yang paling penting ialah kanak-anak itu sendiri, manakala teori Vygotsky pula menekankan peranan budaya dan pengalaman. Berdasarkan pernyataan, kami akan membandingkan kedua-dua teori ini dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Saya, Fazira Sukap, akan membentangkan bahagian pengenalan. Memahami proses kognitif adalah sebuah penjelajahan. Dalam konteks psikologi, ia mengacu kepada proses mental yang kompleks seperti persepsi, ingatan, pemikiran, dan bahasa. Dalam pembentangan kali ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar kognitif, pengaruhnya terhadap perilaku manusia, dan perkembangan kognitif kepada anak-anak dengan fokus pada kontribusi Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Salam sejahtera saya ucapkan, saya Carol Romo. Saya akan membentangkan part seterusnya, yaitu teori kognitif Piaget. Seperti yang kita ketahui, ia dibangunkan oleh Jean Piaget, seorang ahli psikologi dari Switzerland. Beliau menekankan bahwa pengetahuan kanak-kanak dibina melalui interaksi aktif dengan persekitaran. Terdapat 4 peringkat perkembangan kognitif, yaitu yang pertama sensori motor, di mana kanak-kanak terlibat adalah 0 hingga 2 tahun. Kanak-kanak belajar melalui tindakan motor dan juga derya. Mereka membangunkan konsep kekekalan objek. Seterusnya adalah praoperasi, di mana yang terlibat adalah 2 hingga 7 tahun. Mana penggunaan simbol seperti bahasa untuk mewakili ide dan juga objek. Mereka cenderung untuk berpikir secara egosentrik dan sukar memahami pandangan orang lain. Yang ketiga adalah operasi konkret, yang mana kanak-kanak yang terlibat adalah 7 hingga 11 tahun, di mana pemikiran logik berkembang dan juga mereka memahami konsep kekekalan dan juga pengelasan, serta hubungan di antara sebab dan akibat. Akan tetapi, mereka masih sukar dengan ide abstrak. Yang terakhir pula adalah operasi formal, di mana kanak-kanak yang terlibat ada 12 tahun ke atas, di mana mereka menentang keupayaan untuk berpikir secara abstrak dan juga hipotetikal. Mereka boleh menganalisis masalah secara didaktif dan mengkaji pelbagai pandangan. Terusnya di dalam teori ini terdapat 2 konsep, yaitu yang pertama adalah konsep asimilasi, di mana memasukkan maklumat baharu ke dalam struktur pemikiran yang sedia ada, manakala penginapan pula mengubah struktur pemikiran untuk menyesuaikan maklumat baharu. Bagi teori kognitif Vygotsky pula, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses pembelajaran melalui teori sosio-budaya. Terdapat 3 konsep utama. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development, ZPD, di mana jarak antara tahap perkembangan kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan seseorang dan juga yang boleh dicapai sendiri. Manakala scaffolding pula kaedah di mana guru atau individu yang lebih mahir memberikan bantuan secara berperingkat untuk membantu kanak-kanak memahami dan menyelesaikan masalah kompleks. Yang terakhir pula private speech. Kanak-kanak bercakap dengan diri mereka sendiri untuk menyusun pemikiran dan juga tingkah laku dan meningkatkan kemahiran kognitif. Saya serahkan kepada kawan saya. Oke, pada pagi ini saya akan membentangkan tentang perbandingan antara kedua-dua teori, yaitu antara teori Piaget dengan teori Vygotsky lah. Dan dari sumber kognisi, teori Vygotsky dan Piaget ini menyumbangkan cara yang berbeza untuk mengajar dari sumber kognisi. Menurut teori Piaget, kognisi berkembang melalui pengalaman dan interaksi seseorang dengan persekitaran mereka. Dan pelajar juga secara aktif membina pengetahuan melalui proses seperti pengelompokan dan penyesuaian. Sebagai contoh, seorang pelajar mungkin melakukan eksperimen untuk memahami ide tentang perubahan keadaan bahan semasa belajar subjek sains. Dan menurut teori Vygotsky pula, Vygotsky ini dia menekankan betapa pentingnya interaksi sosial dan budaya untuk perkembangan
kognitif menggunakan konsep ZPD. ZPD ini maksudnya zona perkembangan proksimal lah, yang menunjukkan bahwa pelajar boleh memperolehi pemahaman yang lebih baik dengan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang guru matematik mungkin menggunakan pendekatan kolaboratif di mana pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah dan belajar lebih banyak daripada rekan sebaya mereka. Dari segi peranan pendidik pula, menurut teori Piaget, guru bertindak sebagai fasilitator dan membantu pelajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi, di mana mereka secara aktif membina pengetahuan. Sebagai contoh, pendidik mungkin membenarkan pelajar menjalankan eksperimen untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep kimia apabila mereka mengajar sains. Dan menurut teori Vygotsky pula, Vygotsky kekal memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development, yaitu ZPD, dan peran scaffolding dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam aspek scaffolding, guru memberikan bimbingan atau petunjuk yang membantu anak mengembangkan keterampilan baru. Dukungan ini dikurangi secara bertahap seiring kemampuan anak itu meningkat. Manakala menggunakan konsep ZPD ini pula, pendidik mengidentifikasi apa yang anak dapat dan lakukan dengan bantuan, bukan hanya yang mereka bisa lakukan sendiri. Nama saya Badzi dan saya akan membentangkan perbezaan antara teori Piaget dan teori Vygotsky dalam konteks pembelajaran. Saya akan membincangkan perbezaan dari segi aktiviti pembelajaran dan peranan bahasa dalam kedua-dua teori ini. Bagi aktiviti pembelajaran, menurut teori Piaget, pembelajaran berlaku melalui perkembangan kognitif individu. Kanak-kanak memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan interaksi dengan dunia sekeliling. Sebagai contoh, guru mungkin meminta pelajar menjalankan eksperimen sains untuk memahami perubahan keadaan bahan, seperti ais yang mencair menjadi air. Ini menunjukkan bahwa pengalaman secara langsung memainkan peranan penting dalam teori Piaget. Sebaliknya, menurut teori Vygotsky, teori ini menekankan zone of proximal development, yaitu pelajar dapat mencapai kefahaman yang lebih baik dengan bantuan orang dewasa atau rekan sebaya. Sebagai contoh, dalam aktiviti kumpulan, pelajar bekerja sama untuk menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Di sini, interaksi sosial akan membantu mereka untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Dari segi peranan bahasa, menurut Piaget, bahasa berkembang seiring dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyatakan pemikiran yang telah dibentuk melalui pengalaman individu. Sebagai contoh, kanak-kanak menggunakan istilah seperti lebih atau kurang untuk menerangkan perbezaan antara dua kumpulan objek setelah memahami konsep tersebut secara logik. Dalam teori Vygotsky pula, bahasa dianggap sebagai alat sosial penting untuk pembelajaran. Bahasa bukan sahaja mencerminkan pemikiran, tetapi juga membentuk pemahaman melalui interaksi dengan orang lain. Sebagai contoh, dalam sesi pembelajaran kolaboratif, pelajar menggunakan perbincangan untuk bertukar-tukar ide tentang topik tertentu. Melalui komunikasi ini, pemahaman mereka akan menjadi lebih dalam. Sebagai kesimpulan, kedua teori Piaget dan Vygotsky menawarkan pandangan penting tentang pembelajaran. Piaget menumpukan kepada pembelajaran individu berdasarkan pengalaman, dan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan bahasa dalam membentuk pemahaman. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita lihat kepada implikasi ataupun kesan gabungan teori Vygotsky dan Piaget. Menggunakan kedua-dua teori ini dalam pengajaran boleh menghasilkan persekitaran pembelajaran yang lebih menyeluruh dan menggabungkan interaksi sosial Vygotsky dan perkembangan individu Piaget.
Sebagai contoh, seorang guru boleh merancang aktiviti yang membolehkan pelajar menyelesaikan masalah secara individu dan kemudian berbincang secara bekerjasama dalam kumpulan. Ini secara tidak langsung dapat menggalakkan pembelajaran individu dan sosial. Aktiviti ini juga membolehkan pelajar belajar secara individu sambil menggalakkan kerja kumpulan di mana dapat membantu mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Seterusnya, pendekatan ataupun gabungan pendekatan ini dapat meningkatkan kedua-dua aspek pemahaman kognitif serta kemahiran sosial dan kerjasama antara pelajar. Akhir sekali, gabungan pendekatan teori ini juga memberi kepentingan dalam mengambil kira keperluan unik pelajar. Pengajaran yang berkesan sepatutnya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan keperluan individu pelajar. Sebagai contoh, seorang guru mungkin memberi perhatian kepada latar belakang budaya pelajar dalam merancang aktiviti, seperti mengaitkan pembelajaran dengan budaya setempat ataupun memanfaatkan pengalaman sosial pelajar dalam perbincangan kelas. Kesimpulannya, penggunaan kedua-dua teori ini iaitu Piaget dan Vygotsky dapat memberi kesan yang menyeluruh terhadap pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan teori Piaget ini harus diberikan kepada kanak-kanak mengikut tahap perkembangan kognitif mereka sendiri. Melalui teori ini, guru dapat melihat dari segi tahap keupayaan mereka dan seterusnya merancang aktiviti yang seterusnya yang bersesuaian dengan mereka punya tahap perkembangan semasa. Teori kedua iaitu teori Vygotsky menekankan bahawa pembelajaran yang berkesan adalah hasil daripada konteks budaya dan interaksi sosial. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan satu aktiviti yang melibatkan secara individu dan juga kolaboratif, iaitu secara berkumpulan, bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan di dalam kelas dan juga menyokong perkembangan kognitif pelajar secara menyeluruh. Dari sini, guru boleh memberi bimbingan awal iaitu secara scaffolding dan pelajar boleh belajar secara mandiri apabila mereka sudah bersedia. Sekian, terima kasih.